Bukit Air Perlis. Cerita yang akan aku ceritakan ini semuanya berlaku di negeri Perlis. Kalau siapa-siapa yang familiar dengan Perlis, especially student Unimap, mesti tahu tempat-tempat yang akan aku ceritakan ini, sebab aku pun salah seorang ex Unimap. First kali aku nak kenalkan diri aku. Aku ni seorang senior yang duduk di Wang Ulu. Dalam kisah yang akan aku ceritakan ini, terdapat 4 orang yang terlibat, iaitu aku sendiri dan 3 orang kawan aku yang aku gelarkan sebagai A, B dan juga C. Kisah ini terjadi ketika final exam, ketika kami semua adalah pelajar tahun akhir di Unimap. Kalau dekat Perlis ni, hiburan yang ada cumalah karaoke sahaja. Itu pun dekat kawasan Arau dan Kanga. Kalau nak tengok wayang, kena pergi ke Alostar. Lebih kurang 45 minit perjalanan dari Kanga. Selain alam semula jadi yang cantik dekat Perlis ni, ada juga tempat-tempat yang ada cerita tersendiri. Nak dijadikan cerita, semasa tahun akhir kami di Unimap, aku cuma ada 3 sahaja paper untuk final exam, dan jarak antara setiap paper tersebut agak jauh. Memang dah jadi norma untuk student lelaki selalu study sehari sebelum exam. Masa tu aku ingat lagi, antara paper kedua dan juga paper ketiga, aku ada 4 hari gap. Selalunya setiap time gap macam ni, kita orang memang malam-malam akan tengok movie dekat laptop, akan lepak-lepak dan bermain game. Tidur pula dekat subuh. Lepas tu bangun pada waktu tengah hari untuk makan, kemudian sambung balik tengok movie. Pada satu malam tu, kita orang dah memang betul-betul bosan gila. Semua movie dalam laptop tu semuanya kami dah tengok. Nak study pun langsung tak ada mood. Jadi tiba-tiba si A ni bersuara, "Jomlah kita pergi memancing." Masa tu cuma ada aku, A dan juga C. Si B ni tengah date dengan girlfriend dia. Maklumlah dah nak habis belajar. Jadi kita orang pun setuju je untuk pergi memancing. Selepas semua siap, kita orang gerak naik kereta aku. So kami pun pergi memancing dekat jalan nak pergi ke Kuala Perlis. Jam kami memancing, langsung tak dapat ikan. Rokok pun dah habis. Tiba-tiba handphone aku dapat notification. Aku buka phone, aku tengok WhatsApp dari CB yang baru balik dari dating dalam grup WhatsApp kami. "Weh, aku seorang ni kat rumah, mana korang?" Tak sempat aku nak reply, si A dah balas dalam grup, "Dah best baru nak balik rumah. Datang ni kat Jalan Kuala ni, kita orang tengah memancing." Kemudian si B ni pun balas, "10 minit lagi aku sampai." Lepas nak dekat 15 minit, sampailah si B ni sambil naik motor Yamaha Legenda budak rumah kami. Dia pun datang dan temankan kita orang. Lepas tu dia cakap, "Aku ajak Wan sekali datang, tapi dia naik motor lain. Tadi dia cakap nak singgah kedai jap, nak cari rokok. Kemudian dia lambat sikit kot datang sini." Bila aku dengar je dia ajak si budak Wan, terus aku sound dia, "Asal kau ajak dia? Nanti dia nak balik, siapa nak hantar dia?" Si Wan ni seorang yang jenis tak boleh dibawa lepak, sebab nanti banyak sangat kerenah dia. Nak balik lah, tak suka itulah, tak suka inilah. Kemudian B pun membalas, "Ah, gila kau nak alul Kota Kayang seorang-seorang macam ni. Nanti kalau aku tak sampai dekat sini macam mana?" Sebab itulah aku ajak si Wan. Untuk pengetahuan korang, Jalan Kota Kayang merupakan sebuah jalan yang sangat-sangat sunyi bila tiba pada waktu malam. Kawasannya akan dilalui di celahan bukit. Di situ terdapat sebuah muzium dan kawasan ditemani sawah-sawah padi. Lepas tu kita orang pun memancing sambil tunggu si Wan ni sampai. Tapi nak dekat 45 minit, si A pun cakap dekat B, "Kau lawan, mana pula dia ni? Tadi cakap nak cari rokok, takkan cari rokok dekat Arau." B pun call si Wan ni berkali-kali, tak dapat voicemail. Kemudian dia chat si Wan, tapi chat
tak sampai-sampai. Panas jugalah hati masa time ni. 5 minit lepas tu, Wan pun mesej dekat B. Aku dekat bilik ni, aku tak sedap badan lah. Esok aku cerita. Masa tu kita orang fikir yang kita orang dah kena game dengan si Wan. Aku pun ajaklah kawan-kawan aku yang lain lepak dekat jalan Kuala Perlis, perkena jagung bakar. Kita orang tengah lepak tu, kita orang bukalah semua cerita-cerita dari masa mula belajar sampailah ke alam mistik. Diorang cerita kisah-kisah dekat Kota Kayang, dekat Bukit Air, dekat Wang Kelian dan macam-macam lagi cerita mistik. Tiba si A bersuara, "Jomlah, malam ni kita buat sirkus. Berani tak?" Kita orang pun on. Lepas tu kita letak motosikal yang dibawa oleh si B tadi dekat Masjid Kuala Perlis. Kami naik satu kereta dan aku suruh si A bawa kereta. Aku suruh si A bawa kereta sebab aku nak rasa feeling sepanjang perjalanan tu. Jadi aku duduk dekat seat passenger depan. Belakang ada B dan juga C. Kemudian kami pun gerak lalu dekat tempat kami memancing tadi. Kemudian masa nak sampai dekat kawasan Kota Kayang, tiba-tiba channel radio kami dah macam tak betul. Tiba-tiba si B pun cakap, "Balik je lah, aku tak sedap badan lah." Dan si A pun menyampuk, "Shh, jangan tegur." Aku pun geram je dengan si A ni sebab dia acah-acah seperti ada ilmu mistik yang tinggi. Bagi aku, masa tu normal je sebab kawasan Kota Kayang tu macam tertutup sikit. Ada bukit-bukit, sebab tu aku fikir frekuensi radio tak sampai. Jadi kita perang pun lalu dekat kawasan Kota Kayang. Si A ni bawa sehabis slow yang boleh dalam 10 km per jam. Tak nampak apa-apa, cuma dekat kawasan tu sunyi dan sejuk sahaja. Dan kita orang decide nak pergi ke kawasan Bukit Air pula. Jalan nak ke Bukit Air dari Wang Ulu, kita orang kena lalu dekat kawasan kubur lama yang ada pokok besar. Tapi kami tak nampak apa-apa, cuma tiba-tiba ada angin kuat, kemudian ada bau wangi yang seimbas lalu sahaja. Si B dah macam tak keruan masa tu. Aku sebenarnya dah terasa tak sedap juga, tapi aku buat-buat tak tahu saja. Lepas tu kami lalu dekat kawasan Sungai Batu Pahat, kawasan Taman Ular dan juga kawasan Ladang Anggur. Lebih kurang 15 minit kami pun sampai. Memang kami sengaja bawa slow-slow sebab masing-masing masih lagi mencari. Sepanjang perjalanan yang aku ingat, aku ada lalu kawasan Taman Ular yang aku rasa seram sikit dengan ada chalet yang terbengkalai dekat kawasan Bukit Air. Sampai je dekat Bukit Air, kawasan tu memang betul-betul gelap gila. Kemudian si A pula cakap, "Jom kita masuk Bukit Air, kita pusing-pusing dulu." Dalam hati aku dah cakap dia ni memang betul-betul gila. Kemudian si B pula menyampuk, "Tak payahlah, kalau kau dia dah ikut kau sampai balik, baru kau tahu." Tiba-tiba si A cakap, "Tak apa, aku ada belajar ilmu sikit-sikit. Kalau kau tak nak ikut, sudah." Kemudian kami semua cakap aku on je. Padahal dalam hati aku perasaan takut juga membuat-buat. Lepas tu aku terfikir, alah, ini kan last sem, bila lagi nak buat kerja-kerja gila macam ni. Mula si B dengan C malas nak ikut. Kemudian bila aku dan juga A turun, baru 2-3 tapak, si B dan juga C ikut kami sekali. Dengan menggunakan torchlight handphone, kami pun turun dekat kawasan Bukit Air. Yang ada cuma gelap dengan kedai yang tutup. Kita orang jalan lagi sampai dekat kawasan pondok yang ada di sebelah kiri. Baru nak sampai dekat jambatan semula pondok tu, kami terdengar ada benda berlari. Aku tengok sebelah kanan, ada seekor biawak yang sepanjang macam pintu bilik hostel kita orang. Setan punya biawak. Si C pun terlatah dalam keadaan terkejut. Biawak tu terus lari pergi ke arah belakang toilet. Tiba-tiba si A cakap, "Jangan tegur." Aku dari mula-mula biasa, tiba-tiba terus rasa takut. "Ni rumah kau.
jangan ikut kami, cakap si A lagi. Masa ni aku, B dan juga C memang dah diam je. Kalau ada yang start lari, memang semua akan jadi lipas kudung masa ni. Tapi aku ada perasan juga, kadang-kadang ada angin yang datang kuat tiba-tiba. Lepas tu ada bau busuk sangat. Aku memang dah cuak gila masa ni. Tapi aku fikir tu mungkin bau sampah-sampah dekat situ. Sebab dekat kawasan tu memang selalu orang buat BBQ. Dan aku bertambah pelik. Tiba-tiba bau wangi yang aku bau sebentar tadi dekat kawasan kubur muncul secara tiba-tiba. Bunyi air terjun pun semakin lama semakin kuat. Bilik air yang tadi aku nampak gelap kini sudah cerah. Macam ada orang yang guna toilet tu. Padahal toilet tu lebih kurang 50 meter dari kami. Aku rasa diorang pun mesti dah tahu. Tapi semua diam je. Tiba-tiba aku cakap, jomlah gerak. Pas aku cakap macam tu, kawan-kawan aku yang lain tak banyak cakap. Sebab masing-masing dah tahu benda tu ada dekat kawasan situ. Jadi kami pun terus naik ke atas, masuk ke dalam kereta. Waktu dalam kereta, kami semua diam je sampailah kami keluar dari kawasan tu. Waktu kami nak keluar dari situ, tiba-tiba kami ternampak sesuatu. Chalet yang terbengkalai tadi tiba-tiba salah sebuah sudah menyala. Padahal masa kami lalu tadi semuanya hanya ada semak samun. Dekat chalet tu tak ada kereta. Tapi chalet tu memang terang gila. Ada budak kecil tengah lari-lari dekat kawasan depan rumah. Lepas tu aku perasan ada seorang perempuan berbaju kebaya, berambut panjang, serabut gila dekat pintu chalet tu sambil tengok ke arah kami. Aku nampak si B dan juga C dah memang tak toleh tepi. Muka jangan cakaplah cuak gila. Si A pun bawa kereta. Memang aku tengok dia seperti cool saja. Tapi aku tahu mesti dalam hati dia tengah baca ayat kursi tunggang langgang. Masa ni kami cuma fikir satu je, nak lepaskan diri sampai ke Wang Ulu, tak pun kawasan Kangar. Masa tu jangan cakaplah, bau wangi, bau busuk memang berselang-seli. Bau dia bukannya buat kita pening, tapi buat kita jadi hayal. Lepas tu kami belok ke arah kawasan Taman Ular. Apa yang aku ingat, dekat kawasan Bonggol Besar, depan tempat golf, aku ternampak ada pocong tengah baring. Betul-betul dekat kawasan Bonggol tu. Aku tak nak lalu, tapi terpaksa lalu. Bonggol pun redah sambil kami bawa laju-laju. Aku memang dah tak boleh toleh masa tu. Aku terus pandang ke depan. Kami pusing-pusing, aku baru perasan kami masih dekat kawasan yang sama. Kadang-kadang dekat kawasan Taman Ular, dekat kawasan Batu Bahat, dekat kawasan Taman Anggur. Aku dah tak tahu nak buat macam mana. Dengan minyak kereta dah kelip-kelip. Sepanjang perjalanan sesat tu, aku ada lalu dekat kawasan kedai makan yang ramai orang. Ada pasar malam yang ramai orang. Memang kami takkan berhenti sebab kami tahu kawasan tu bukan ada pasar malam dan tak pernah langsung ada pasar malam dekat kawasan tu. Lagipun sekarang pukul 3 dan 4 pagi. Mana ada pasar malam pukul 3, 4 pagi. Ini semua kerja gila. Nak cari jalan keluar, tiba-tiba si A pun berkata, kita lepak sini dululah sampai subuh. Nanti kalau minyak kereta habis, lagi susah. Pada mulanya kami tak setuju dengan cadangan si A. Tapi apa yang si A ni cakap ada betulan juga. Kawasan tu kawasan yang gelap. Kawasan Taman Ular and lebih kurang 50 meter dari kawasan kami nampak pocong tadi. Kami memang dah tak ada tempat lain untuk tinggal sebab tempat lain semuanya tak familiar, macam dekat alam lain. Masa dekat tempat tu yang kami mampu hanya berzikir. Kursi masa tu aku dah tak tahu berapa puluh kali aku baca sampai ada yang tunggang langgang. Dalam pada masa yang sama, entah kenapa tiba-tiba semua line handphone kami tak ada connection. Lepas setengah jam duduk dalam kereta, tiba-tiba cermin kereta sebelah driver diketuk oleh seorang pakcik. Umurnya dalam lingkungan 50 lebih. Pakcik tu bertanya, hampa buat apa dekat sini? Kami pun beritahulah kepada pakcik tersebut. Kami sesat dekat sini pakcik. Dah sejam kami pusing-pusing dekat tempat yang sama. Ada benda yang kacau kami.
Pakcik tu berkata lagi, dah, hampa jangan ada dekat kawasan ni. Balik sekarang. Jangan buat benda bukan-bukan dekat kawasan orang. Kemudian tiba-tiba semua handphone kami berbunyi notification. Rupanya line coverage dah ada. Semua sibuk tengok handphone masing-masing. Tak sampai 5 saat aku tengok phone pakcik yang tadi ada dekat tingkap tiba-tiba hilang. Kami semua pelik. Tiba-tiba CL tak banyak cakap, terus start kereta dan keluar dari tempat tu. Yang peliknya, tak sampai 10 minit kami dah boleh sampai ke hostel kami. Kami sampai hostel ada lagi 30 minit sebelum masuk waktu subuh. Yang si B dan juga C memang dah betul-betul penat, sampai je terus tidur. Aku sempatlah juga sembang-sembang dengan si A. Dia ada cakap dari kubur sebelum Bukit Air tu dah ada benda ikut kita. Lepas tu bila Cik Pontianak ikut kita ke Bukit Air, ada lagi benda-benda lain yang nak menumpang kita. Dan dia terus cakap chalet tu memang berpenunggu. Aku pun percaya juga cakap dia. Tapi apa yang membuatkan aku terfikir sampai sekarang, siapa pakcik misteri yang tegur kami masa dekat Taman Ular? Fikir, aku pun mengantuk. Masa ni si A dah masuk tidur. Aku pun termenung kejap, fikir apa yang terjadi. Sambil tu aku tengoklah muka kawan aku yang kemenatan ni, iaitu si A, si B dan juga C. Tiba-tiba aku nampak muka C ni bertukar jadi macam perempuan yang aku nampak dekat chalet tadi. Terus aku terkejut, aku bangun terus ambil air semayang dan solat subuh. Kemudian pada waktu tengah harinya aku pun bangun. Wan ajak aku ambil motor. Aku pun pelik lah. Kau nak ambil motor kat mana? Tanya aku. Kemudian Wan balas, dekat Kota Kayang. Bila aku dengar je dia cakap macam tu, berderau darah aku. Sebab semalam masa lalu dekat kawasan Kota Kayang, memang aku tak nampak langsung motor si Wan ni. Tiba Wan pula buka cerita. Masa lepas dia beli rokok, dia pun pergilah ke tempat kami memancing. Masa dia sampai di kawasan Kota Kayang, dia ada nampak pakcik seorang ni bawa motor slow sangat. Dia pun pusinglah. Masa dia pusing, dia tengok side mirror, pakcik tu tak ada muka. Dia pun terus bawa laju gila sampai kat selekoh kedua Kota Kayang, motor dia mati. Aku cuba hidupkan motor aku berkali-kali, tapi motor aku masih tak hidup-hidup. Padahal minyak aku penuh. Aku call korang semua tapi tak dapat. Mungkin sebab tak ada line. So aku decide untuk lari keluar dari kawasan Kota Kayang. Hampir 5 km jugalah aku lari. Kemudian aku terjumpa seorang junior aku kebetulan yang lalu dekat kawasan Simpang nak balik hostel. So aku decide untuk tutup mulut sampailah korang semua balik.